Assalamualaikum, hai, apa khabar? Sudah tentunya segalanya sentosa bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia hari ini 10 Januari. Selamat Tahun Baru. Saya selepas bercuti panjang pertama kali untuk tahun ini mulakan tugas. Lambat tahun baru tu ya. Sihat, alhamdulillah. Macam mana cuti? Okey. Alhamdulillah okey. Enjoy dengan cuti? Dapatlah saya meluangkan masa dengan yang tersayang. Itu yang kita nak kan. Patutlah nampak di raut wajah dia cukup happy selepas balik daripada bercuti. Apapun begitu juga dengan anda. Kami harapkan anda di luar sana ceria dan sentiasa bahagia bersama dengan orang tersayang walau apapun jua yang anda lakukan ketika dasar ini. Mungkin ada juga yang dah mulakan kerja, dah masuk pejabat. Boleh juga tonton kami menerusi media sosial di Facebook Bernama TV dan saluran Astro 502. Jangan lupa juga di MyTV 121 dan juga Unify 631. Okey, seperti biasa kita akan bersiaran selama 1 jam. Dan untuk hari ini kita akan berkongsikan satu topik yang sangat menarik berkenaan dengan kesihatan mata, Chat. Selalu kita ambil macam ambil mudah penjagaan mata. Kita fikirkan mata ni perkara yang kita ambil remeh lah, tapi penting untuk kita jaga panca indera yang utama ni, dan ini anugerah yang sangat berharga. Sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu seorang doktor yang akan bercerita tentang beri perhatian lebih terhadap penjagaan mata untuk kita mengelak ataupun sebelum terjadinya buta. Takut juga kan? Penting juga tu, sebab kalau dah hilang pandangan mata kita, hilanglah nikmat dunia sebenarnya. Betul. Macam mana kita nak lihat wajah orang yang tersayang kan, Chat? Okey, sebelum tu macam biasa kita nak kongsikan petikan berita daripada portal bernama.com. Apa yang menarik terkini? Okey, yang terkini berkaitan dengan satu inisiatif yang sangat bagus saya kira oleh KEDA ataupun Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, di mana memberi perhatian sebenarnya kepada usahawan baru, khususnya produk-produk untuk mempamerkan ataupun mengetengahkan produk IKS. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah melancarkan jualan kasih Kedah sebagai antara inisiatif membantu rakyat yang terkesan susulan kenaikan kos sara hidup di Kompleks Ibu Pejabat Kedah. Dan program itu dikendalikan oleh bahagian pembangunan usahawan Kedah yang menawarkan 4 barangan keperluan utama, iaitu beras, sangat penting ni, ayam, telur dan juga minyak masak pada harga yang sangat murah, hanya RM10 bagi setiap item. Dan Kedah dalam perancangan juga untuk memperluaskan program jualan kasih di beberapa daerah lain bagi membolehkan ia dinikmati penduduk lain di Kedah. Kat sini semua kita dapat produk-produk IKS lah, produk-produk tempatan dihimpunkan dengan harga yang cukup berpatutan. Betul. Yang penting sekarang ni kita rancakkan lagi orang kata ekonomi tempatan dalam negara. Baik. Seterusnya, Pusat Transformasi Luar Bandar ataupun RTC. Selalunya kita pergi ke RTC ni orang ramai tahu untuk kita nak memperbaharui pasport. Tapi RTC Tunjung akan menjadi pusat pembangunan komuniti ataupun CDC yang pertama di Malaysia berteraskan pembangunan masyarakat luar bandar dan akan dijadikan sebagai hub inovasi pertanian, pendidikan dan juga penglibatan komuniti setempat. Jadi menurut Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, inisiatif ini selaras dengan aspirasi kerajaan dalam memastikan rakyat, terutamanya kumpulan tumpuan, mendapatkan maklumat untuk pembangunan kendiri serta akses yang pantas dan juga mudah, sekaligus memberi manfaat khususnya kepada komuniti sektor pertanian. Jadi CDC ini turut menyediakan maklumat mengenai geran, subsidi dan juga peluang-peluang pembiayaan dan juga akses sumber kewangan. Dan ini penting untuk pembangunan projek-projek pertanian, dan ini diberitahu kepada pemberita selepas majlis pelancaran CDC Agrobank di RTC Tunjung yang telah pun disempurnakan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Ini satu orang kata hub lah untuk kita dapatkan juga kalau mungkin ada golongan muda khususnya yang nak dapatkan geran ataupun nak apply untuk pinjaman dana untuk perniagaan kecil-kecilan ataupun nak dapatkan khusus bagi golongan muda ni, nak dapatkan khusus sebelum menjalankan perniagaan. Betul. Ini khas untuk mereka yang ingin menceburi bidang perladangan dan pertanian sebagainya. Ni pentinglah untuk kita, negara orang kata kita ada lebih keterjaminan makanan tu, jadi kita tidaklah terlalu bergantung kepada import makanan daripada negara-negara luar. Okey, seterusnya ini saya setuju sangat, patut diambil tindakan. Salah guna laluan bas, pengguna mungkin dikenakan tindakan lebih ketat. Kementerian Pengangkutan akan melaksanakan penguasaan lebih ketat terhadap pengguna jalan raya
yang menyalahgunakan laluan khas bas. Yelah, kadang-kadang kan bas tak lalu ataupun bas sepatutnya parking dekat tempat yang sepatutnya, adalah kereta park sekejap. Betul. Kan. Itu dia tempat menunggu kereta-kereta dekat situ, di mana Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata penguatkuasaan itu bagi memastikan laluan khas bas berkenaan tidak dieksploitasi oleh pengguna jalan raya yang lain. Langkah itu juga sebahagian daripada usaha kerajaan bagi memastikan pengangkutan awam khususnya perkhidmatan bas menjadi antara pilihan utama di dalam kalangan rakyat, dan pendekatan yang diambil oleh beliau iaitu teknik carrot dan juga stick, ganjaran dan juga hukuman. Jika manfaat tidak menarik mereka, kita akan gunakan penguatkuasaan. Dan selain itu, prasarana turut menyasarkan untuk menaik taraf sebanyak 117 tapak perhentian bas dan 11 laluan pejalan kaki dan 15 hub bas untuk tahun ini. Dan akan ada lagi pertambahan bas untuk menggalakkan rakyat Malaysia ataupun golongan-golongan marhain untuk menggunakan pengangkutan bas ini, iaitu pengangkutan bas elektrik, EV. Tapi sebenarnya bukan untuk golongan marhain saja, tapi sebenarnya kita semualah perlu lebih lagi menggunakan pengangkutan awam untuk kita mengurangkan kesesakan lalu lintas. Bukan saja langkah ni bukan saja untuk melancarkan pergerakan lalu lintas, tapi juga sebenarnya untuk keselamatan. Sebab kita tahu bila kita ada bas, blind spot tu sebenarnya kadang-kadang tak nampak. Jadi kadang-kadang kereta tersorok, pemandu bas tak nampak. Boleh mengelakkan juga kecelakaan di atas jalan raya. Okey, macam biasa kita nak tengok dulu ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya bersama teman penyampai kita yang istimewa pagi ini dari Bilik Berita. Silakan. Terima kasih Cik Lee dan juga Pasha. Saya Dina Syah Saleh dan ini adalah dari Bilik Berita. Satu rang undang-undang RUU sedang dirangka bagi merealisasikan penubuhan sebuah agensi tunggal sepadan negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jemaah Menteri telah memberi persetujuan supaya RUU bagi menubuhkan entiti baharu yang akan beroperasi sebagai satu agensi kawalan sempadan baharu. Keputusan dibuat pada mesyuarat Jemaah Menteri yang lepas dengan jangkaan bahawa pada tahun ini juga jangkaannya iaitu tidak melepasi suku pertama sidang parlimen tahun ini lah. Kita ada sesi Februari, kemudian kita ada sesi second quarter kan, Julai. Jadi bermula sekarang dengan kelulusan Jemaah Menteri itu, maka KDN dan juga pejabat pegawai negara kami akan memulakan kerja untuk maksud mewujudkan atau mengadakan satu rang undang-undang baru tersebut. Ketika ini, terdapat 23 agensi bertugas di bangunan Sultan Iskandar, 14 agensi di Kompleks Sultan Abu Bakar dan 9 di Rantau Panjang. Penubuhan agensi tunggal sempadan negara diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pembentangan Belanjawan 2024 pada 13 Oktober lepas. Ia sebagai sebahagian daripada inisiatif memperkukuh tahap kesiapsiagaan pertahanan dan keselamatan negara. Prasarana Malaysia Berhad tidak akan lagi membuat perolehan bas baharu menggunakan diesel bagi menyokong Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR. Sebaliknya, Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata syarikat itu akan menyelesaikan perolehan sedia ada melibatkan 310 bas diesel yang akan diterima pada suku pertama tahun 2025. The tender right now is being evaluated. It will be awarded by March this year. So once it's awarded, it will take 1 year to deliver. 60% of the buses purchased out of these 310 new buses are mini buses, okay, smaller sizes. So I have told Prasarana this will be the final batch of diesel buses. Mengulas mengenai salah guna lorong khas bas oleh orang awam, Anthony tidak menolak kemungkinan untuk melaksanakan penguatkuasaan lebih ketat. Langkah itu bertujuan memastikan lorong bas tidak digunakan pemandu yang tidak bertanggungjawab. You are stuck in traffic jam. And the frequency sometimes is unpredictable because when the traffic jam happen, the bus is so late.
So that explains why the usage of bus is not preferred by a majority of the public transport users. But having said that, we are addressing those issues. Buat masa ini, terdapat 2 lorong bas ditetapkan dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur iaitu dari Jalan Genting Klang hingga Jalan Pahang serta Jalan Ampang. Dalam perkembangan lain, seorang penghantar makanan Grab parah selepas merempuh belakang sebuah kenderaan MPV di kilometer 14.2 Putra Heights arah utara petang semalam. Rempuan kuat yang berlaku kira-kira jam 4.30 petang itu mengakibatkan mangsa yang berusia 44 tahun tercampak ke tepi jalan. Difahamkan, kenderaan MPV terbabit mengalami kerosakan enjin dan berhenti di lorong kecemasan. Namun mangsa disyaki tidak perasan dan gagal mengawal motosikalnya lalu merempuh bahagian tengah MPV jenis Hyundai terbabit. Mangsa kemudian dibawa ke Hospital Putrajaya untuk rawatan lanjut. Kemalangan itu juga menyebabkan kesesakan lalu lintas sepanjang 2 km. Sedikit laporan luar negara. Sekumpulan penjenayah memecah masuk studio sebuah stesen televisyen yang sedang bersiaran secara langsung di Ecuador dan mengancam kru penerbitan rancangan itu hari ini. Secara langsung, stesen televisyen TC di bandar Guayaquil itu telah diterjah kumpulan yang mengenakan baju padas berserkum dan membawa senjata api. Sementara itu, jurucakap polis Ecuador berkata kesemua kaki tangan telah dipindahkan dari studio dan beberapa suspek telah ditangkap. Ecuador diisytiharkan darurat selama 60 hari berkuat kuasa Isnin lepas susulan seorang kumpulan Samsung yang hilang dari sel penjaranya. Susulan kejadian di stesen televisyen itu, Presiden Ecuador Daniel Noboa menandatangani perintah eksekutif yang mengisytiharkan konflik bersenjata dalaman dan menaraikan beberapa kumpulan jenayah terancang sebagai organisasi pengganas dan kumpulan penjenayah. Noboa turut mengarahkan pasukan keselamatan untuk menghalang beberapa kumpulan jenayah yang dituduh mencetuskan keganasan ekstrim di negara itu. Sekurang-kurangnya 7 pegawai polis telah diculik oleh ahli kumpulan sejak darurat diisytiharkan. Langkah itu diperkenalkan oleh Presiden Noboa selepas ketua kumpulan Los Coneros hilang dari penjara keselamatan. Pegawai berkata Vito atau nama sebenarnya Adolfo Macias Villamar tidak berada di dalam selnya pada pagi Ahad ketika polis tiba untuk memindahkannya ke penjara lain dalam perkarangan yang sama. Hampir 40 banduan lain termasuk seorang lagi raja dadah yang disabitkan bersalah meloloskan diri dari penjara lain di Bandar Riobamba. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Seperti yang kita wawarkan dari awal tadi, hari ini kita nak beri perhatian kepada satu isu ataupun topik yang mungkin anda tak ambil indah sangat, kan? Yalah, sebab mata, kan? Selalunya kita sibuk menjaga wajah. Sebenarnya mata pun memerlukan dan seharusnya diberi perhatian dan juga penjagaan yang sempurna sebab kita tahu mata merupakan panca indera yang penting dan juga merupakan satu anugerah yang cukup berharga yang diberikan kepada kita. Jadi hari ini kita kena beri perhatian kepada kesihatan mata kita sebelum ianya terjadi kepada yang lebih teruk iaitu buta. Kita tak nak dengar. Kalau boleh janganlah sampai ke tahap itu. Ya. Jadi bila kita bercakap mengenai penjagaan mata ni, pentinglah kita bercakap dengan yang lebih pakar. Jadi pada hari ini, tetamu yang telah kami undang ke studio, Dr. Nur Ashikin Mustafa merupakan seorang pensyarah dan juga pakar perunding oftalmologi dari Fakulti Perubatan dan Fakulti Perubatan dan Hospital Al Sultan Abdullah UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Saya seronok sebenarnya sebab menyentuh tentang mata ni. Saya adalah salah seorang individu yang mempunyai masalah rabun. Jadi saya dah tahulah memang saya ada masalah mata. Alright. Tak semestinya orang yang tak ada masalah mata ataupun tak rabun dia tak perlu menjaga mata, ataupun tak ada masalah kepada mata. Jadi macam mana kita nak kenal pasti seseorang itu mempunyai sepasang mata yang sihat sebenarnya ataupun sebaliknya, Doktor? Kalau kita tengok mata cantik tu maknanya sihat ke? Okey, terima kasih Cik dan Fasha. Okey, untuk kita tahu mata kita sihat atau tidak, lebih penting atau lebih baik kita tahu apakah gejala atau simptom mata tak sihat. Okey. Dan kita tahu kita mana mata kita sihat atau tidak. Yang pertama adalah jika kita ada mata kita kabur. Okey, sama ada kabur sebelah mata, kedua belah mata, secara perlahan-lahan ataupun secara tiba-tiba. Okey, itu yang pertama. Kedua, jika mata kita sakit. Okey, sama juga sama ada sebelah mata atau dua belah mata. Dan bila kita cakap sakit ni, skala dia
boleh dari satu sakit sikit ataupun 10 sakit yang banyak. Tidak kira lah. Jadi maksudnya bila sakit. Ketiga, jika mata merah. Okey, sama ada sebelah mata atau kedua belah mata. Dan gejala ini mungkin berlaku secara berasingan ataupun dari kombinasi. Mungkin mata kabur dan merah. Mata kabur dan sakit. Jadi itu semua menunjukkan mata tidak sihat lah. Tak bermasalah. Selain daripada itu, gejala lain adalah jika mata itu gatal, berair, bertahi mata, ataupun seseorang itu melihat macam sesawang di dalam mata, macam titik-titik di dalam mata. Itu mungkin ada masalah. Ataupun seseorang itu mempunyai orang kata ada macam perasaan dia ada kilat dalam mata, cahaya yang terang di dalam mata secara tiba-tiba, tak kisahlah sebelah mata atau dua belah mata. Selain itu banyak sebenarnya gejala mata ni banyak. Yang lain tu kalau kita tengok garis yang lurus nampak macam bengkok. Itu pun mungkin ada masalah mata. Selain itu sakit kepala, kalau yang teruk ni boleh sampai muntah, itu pun mungkin berkaitan dengan masalah mata. Ataupun kadang-kadang kita tengok cahaya ataupun sinaran dia jadi macam kabur atau pecah. Betul, boleh juga. Maksudnya ada orang bila dia tengok cahaya dia sakit. Dan kita harus ingat ini adalah gejala yang biasalah. Tetapi ada juga penyakit yang tidak mempunyai sebarang gejala. Tetapi boleh menyebabkan kebutaan. Mungkin kita boleh sentuh ini kemudian. Okey, bercakap tentang gejala-gejala yang boleh menyebabkan kebutaan, mungkin ada tak apa-apa condition ataupun apa-apa penyakit yang sebenarnya boleh membawa ke kebutaan? Mungkin seseorang tu dilahirkan matanya sempurna, sihat, tapi disebabkan penyakit apa-apa tertentu, condition tu boleh menyebabkan mata tu menjadi buta. Kalau kita bercakap dari konteks negara kita Malaysia, terdapat 3 keadaan mata yang utama yang boleh menyebabkan kebutaan. Okey. Yang pertama adalah kita panggil cataract. Pernah dengar kan cataract? Okey. Yang kedua adalah berkaitan dengan diabetes, iaitu diabetic retinopathy. Dan ketiga adalah glaukoma. Ini adalah punca utama kebutaan rakyat Malaysia. Okey, macam kalau kita bercakap pasal cataract, ini adalah berkaitan dengan faktor usia. Maksudnya bila kita sudah menjangkau usia 50 tahun dan ke atas, nak tak nak dia akan datang sendiri. Macam kita rambut uban lah kan. Ada orang rambut uban sikit, ada orang banyak, ada orang macam orang kata sangat ketara. Sama juga dengan cataract, dia punya severity atau keterukan seseorang mendapat cataract itu berbezalah dari seorang pesakit kepada pesakit lain. Cuma yang bagus dia cataract ini dia boleh dia adalah kebutaan yang boleh dirawat. Boleh reverse. Maksudnya mungkin seseorang itu bila datang berjumpa doktor, pandangan dia sangat teruk, sudah dikategorikan sebagai buta, tetapi insya-Allah jika dia tidak mempunyai masalah mata yang lain, bila kita rawat cataract ini, pandangan dia akan kembali kepada normal. Itu adalah satu cataract lah. Yang kedua adalah kita panggil diabetic retinopathy. Retinopathy ini maksudnya penyakit pada saraf mata, kita panggil retina, lapisan dalam mata ataupun makula. Ini berkaitan dengan kencing manis lah. Okey, ini boleh membuatkan kebutaan jika kita kesan pada tahap yang lambat ataupun orang kata kencing manis yang tidak kontrol kan. Bagaimana diabetic retinopathy ini boleh menyebabkan kebutaan adalah 2 cara. Satu dengan secara tiba-tiba bila ada salur darah di dalam mata pecah. Dan tiba-tiba memang tak nampak. Biasanya sebelah mata lah. Mungkin ada juga sebelah mata lagi tapi biasanya sebelah mata. Dan ataupun secara perlahan di mana satu tempat di dalam mata itu dan makula menjadi bengkak. Itu pun perlahan. Tetapi ini pun ada rawatan. Jika dirawat pada peringkat awal, insya-Allah pandangan tu boleh di-maintain lah. Tapi kalau dah semakin teruk, macam dapat rawatan lambat semua tu, kemungkinan rawatan pun tidak dapat menyembuhkan mata ini. Dan yang ketiga adalah yang glaukoma itulah. Ini dikenali sebagai silent thief of sight. Bermaksud penyakit ini mencuri pandangan anda secara perlahan tanpa sebarang gejala. Hanya dengan cek saringan mata atau doktor yang cek baru kita tahu yang seseorang itu mempunyai glaukoma. Ada pesakit yang glaukoma ni sebenarnya boleh dirawat. Dia tak boleh disembuhkan, tapi kita boleh rawat dia. Dia adalah kerosakan pada saraf mata. Dia tak boleh di reverse lah kan. Maksudnya kalau cataract tadi dia kanta yang jadi keruh, jadi kita boleh buang. Ini macam mana nak buang saraf mata kan? Mana peluang untuk tengok masih lagi ada?
Ya, jika kalau dia pada peringkat awal dirawat, insya-Allah pandangan tu boleh di-maintain lah sampai akhir hayat. Tapi kalau sudah datang jumpa doktor, mungkin tinggal 5% saja saraf yang tinggal tu. Jadi kita rawat bagaimanapun dia akan progress juga. Dan ada pesakit yang datang dia sebab dia tak ada gejala kan. Jadi bila dia datang tu mungkin dia rasa mungkin dia nak cek benda lain. Mungkin dia akan fikir, oh saya mungkin ada katarak. Jadi dia datang kata doktor, saya nak operate untuk katarak, tapi sebenarnya pesakit itu mempunyai glaukoma. Jadi mungkin dia sudah terlibat dengan accident ke kan, ataupun hampir terlibat dengan kemalangan. Disebabkan glaukoma ni menyebabkan pandangan kita menjadi sempit. Dipanggil tunnel vision. Jadi maksudnya kita nampak straight depan, tetapi yang tepi-tepi ni tak nampak. Ya, ada juga orang dia kata kawan-kawan dia contohnya di masjid kan. Kawan-kawan dia kata encik ni sombong lah, tak nak bersalam sebab bila orang ulur tangan dari tepi dia tak nampak. Jadi dia, itu menunjukkan orang kata dah advance lah dah. Saya memahami situasi tu bila saya seorang yang rabun tak pakai cermin mata, bila orang ramai-ramai tak nampak, oh sombong dia ni. Hakikatnya kita tak nampak sebenarnya kalau tak menggunakan, kita bergantung pada kacamata saja kan. Okey, berbalik pada masalah kesihatan mata yang boleh mengakibatkan buta kalau tidak dijaga ni, salah satu adalah penggunaan gadget yang terlalu lama. Kita terlalu bergantung kepada skrin gadget itu sendiri. Sejauh mana ianya membawa keburukan kepada mata sehingga membawa kepada buta ni, doktor? Okey, secara straightforward gadget itu sendiri tidak akan membawa kebutaan lah. Okey. Tetapi gadget itu yang jika diguna secara berpanjangan dia akan membuatkan dia dipanggil eye strain. Ataupun dipanggil computer vision syndrome, di mana mata akan menjadi kering dan menjadi penat dan mata letih lah, mata letih, mata menjadi merah. Dan sebab itu kalau kita memang perlu menggunakan gadget dalam masa panjang, kita ada dipanggil 20-20-20 rules. 20-20-20. Maksudnya apa maksud 20 adalah selepas menggunakan gadget selama 20 minit, rehat selama 20 saat. Melihat objek pandangan, melihat objek yang 20 kaki ataupun 6 meter ataupun senang tengok luar sajalah. Tengok benda jauh. Jadi you get rest. Jadi sebab mata kita untuk kita tengok dekat ada perubahan pada kantar mata dan ada otot yang memegang kantar ini. Jadi dia kalau kita tengok selama berjam-jam, jadi otot ini asyik bekerja saja kan. Jadi penat macam kita kan nak pegang barang 2 kilo untuk mungkin 10 minit okeylah, tapi dah sejam lama-lama dah penat lah kan. Otot mata kita pun sama juga, sebab tu kita jadi penat dan kita rasa selepas guna tengok sekian lama tu dia jadi mata jadi kabur. Jadi sebab tu kita kena rest. Bagi masa otot untuk rest, relax selama 20 saat dan kemudian boleh sambung. Tips juga untuk saya dan pada mereka yang memang bekerja di depan komputer ataupun depan skrin saja. Tapi memang kebanyakan orang lah sekarang memang bekerja di hadapan komputer ataupun melihat skrin telefon dan sebagainya. Doktor, saya nak tanya, ada bacaan-bacaan lah kalau di internet kan orang mengatakan ada warna-warna yang merehatkan mata. Antaranya warna hijau. Macam doktor kata, bila kita nak rehatkan mata tu, kita lihat pemandangan yang hijau. Benar ataupun tidak? Yes, betul. Warna hijau tu kerana dia ada, kalau kita tengok spektrum warna kan, warna merah, warna biru, warna hijau. Warna hijau tu dia betul-betul jatuh ke atas titik fokus. Jadi kita akan rasa relax lah. Okey, so kita dah boleh tukar studio yang kita dapat warna hijau dekat depan dan kita boleh rehatkan mata kita. Okey, bercakap tentang rehat, kita nak rehat untuk seketika, akan kembali selepas ini bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Seronok untuk kita bincangkan kepada anda di luar sana. Mungkin hari ini bermulalah untuk kita beri perhatian lebih kepada penjagaan mata kita sebelum berlakunya
buta ia takut. Sebab saya mempunyai masalah rabun, jadi saya memang daripada bila tahu saja, diagnose saja saya ni dah memang mempunyai masalah rabun, saya dah jaga mata awal-awal. Jadi sebenarnya bila kita dah ada masalah rabun ni, selalunya kita akan pergi ke pakar mata untuk kita cek pandangan kita. Lepas tu sama ada akan menggunakan cermin mata ataupun ialah bagi ada mungkin yang tak berapa suka look memakai cermin mata akan memilih untuk memakai kantar lekap dan sebagainya. Okay. Dari sudut pandang seorang doktor, adakah digalakkan untuk memakai kantar lekap berbanding cermin mata? Untuk kata galakkan tu, saya tak akan kata galakkan lah. Sebab kalau tujuan kita memakai kantar lekap ataupun cermin mata adalah untuk bagi mata kita terang kan. Maksudnya rabun dan kita pakai cermin mata, teranglah balik. Tapi jika ada orang dia tak sesuai pakai kantar, pakai cermin mata, mungkin disebabkan oleh pekerjaan, ataupun just for look sajalah, nak nampak lagi elegan, ke nampak cantik kan. Tidak jadi masalah untuk memakai, tapi kena tahu penjagaan. Kerana kantar lekap itu boleh berisiko untuk mendapat penyakit-penyakit tertentu seperti corneal ulcer yang boleh membuatkan kebutaan. Okey doktor, adakah rabun ini adalah faktor genetik itu sendiri? Ya, betul. Ada yang keturunan, tetapi sekarang ni lebih kepada lifestyle lah. Terlalu banyak tengok gadget ataupun sebenarnya kurang pendedahan kepada cahaya matahari. Jadi ini bermakna anak-anak saya pun ada tendensi untuk rabun. Jadi sebagai ibu bapa juga saya menjadi kerisauan bagaimana untuk kita memastikan ataupun nak mengetahui tanda-tanda awal dan nak tahu ciri-cirinya yang anak kita mempunyai masalah mata ataupun rabun. Bagaimana? Okey, yang pertamanya kalau yang masih kecil, kalau kurang daripada 2 tahun sebenarnya tidak digalakkan langsung untuk diberi gadget. Okey. Elakkanlah gadget. Tapi kalau anak itu sudah masuk sekolah dan mungkin ataupun mereka sudah boleh bercakap, akan beritahu, boleh tanya kepada anak dia bila di kelas nampak ke apa yang cikgu tulis, ataupun kita tengok mereka lebih macam tengok TV dekat lah. Atau tengok sudah dekat. Kita ingat tengok dekat nanti mata buta, sebenarnya mereka tengok dekat sebab tak nampak. Ataupun mereka akan mengecilkan mata. Mereka sebab dia panggil pinhole effect. Dia bila dia kecilkan mata, dia lagi sharp. Ataupun dia akan selalu macam menggosok-gosok mata. Kalau di sekolah boleh tanya cikgu, adakah mereka orang kata suka meniru kawan di sebelah? Bukan nak tiru jawapan, maksudnya dia tak nampak apa yang di papan tulis tu. Jadi dia tengok apa kawan dia tulis, ataupun prestasi pelajaran merosot lah, maksudnya dia tak nampak. Jadi itu boleh kita kesan lah, maksudnya mungkin anak kita ni ada masalah rabun lah biasanya. Tak pun kita boleh bawa ke kedai cermin mata untuk cek. Okey, kita nak tanya juga sebenarnya ni bila seseorang itu ada rabun jauh, terutama sekali kalau daripada kecil lah, daripada kanak-kanak, adakah rabun jauh itu sendiri lama kelamaan boleh membawa ke kebutaan ataupun boleh menjadi kepada deria penglihatan itu terus hilang? Macam mana? Persentage bagaimana tinggi? Okey, kalau kita bercakap pasal rabun jauh, kita boleh bagikan kepada rabun jauh rendah, pertengahan dan tinggi. Tinggi itu kalau kita cakap pasal power 600 dan ke atas. Okey. Di dalam bila mereka ini yang mempunyai rabun jauh yang tinggi ini, ada percentage daripada mereka yang mungkin orang kata rabun jauh tu akan terus meningkat. Dan ini boleh mengakibatkan kerosakan pada struktur mata tertentu, contohnya di makula, dan ini boleh menyebabkan orang kata parut. Dan ini boleh menyebabkan kebutaan kekal. Sama ada kebutaan ataupun penglihatan yang terhad lah. Ini boleh berlaku kalau power yang tinggi. Walaupun pakai cermin mata, yalah, kalau kita pakai cermin mata ni, satu lagi soalan juga, kadang-kadang bila kita dah pakai cermin mata, kita anggap macam okeylah, kita dah pakai cermin mata 2-3 tahun kita tak pergi cek penglihatan. Berapa kerap patutnya kita tapi kalau kita rasa pandangan kita masih terang, masih boleh drive macam biasa, maksudnya okeylah tu. Ini kalau kita dah pakai cermin mata yang 3-4 tahun dan kita rasa dah makin kelabu kan, tak nampak, pergilah cek. Kalau kita muda tak perlulah cek kerap sangat. Ini kalau kita concern kepada mereka yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Sebab
bukan concernnya about rabun saja, dia boleh berkait lagi dengan penyakit-penyakit yang saya sebut tadi lah, tadi. glaukoma, katarak dan sebagainya. Okey, saya nak sentuh pasal pemakanan. Adakah pemakanan ni mempengaruhi masalah rabun kita ataupun darjah tahap rabun kita tu akan meningkat? So dulu kecil-kecil kan mak selalu cakap kena makan carrot. So you will have good eye vision. Ataupun mungkin doktor juga boleh tambah antara pemakanan yang sesuai untuk kita kurangkan masalah rabun ni. Sebenarnya kalau sebenarnya tak adalah. Okey. Kalau berkaitan dengan rabun, makanlah apa-apa yang sihat, yang orang kata makanan seimbang. Tetapi jika anda mempunyai kencing manis, yes, itu memang kena pantang. Maksudnya kalau kita mempunyai kencing manis dan makan apa-apa saja, nanti kencing manis makin teruk dan akan menyebabkan diabetes, lepas tu kena rabun pula. Tapi doktor, susah lah macam ni kalau nak cakap dekat budak-budak, kena makan carrot nanti. Kena letak dia makan sayur, makan anything yang greens, yang antioxidant, rich with antioxidant, which is good for the eye. Tapi carrot tu adakah fakta dia betul doktor untuk membantu? Ada elemen, tapi sebab kalau kita makan seimbang, kita tak memerlukan jumlah yang besar pun. Vitamin A tu, kalau makanan harian tu sudah cukup sebenarnya. Itu membantu untuk melihat pada waktu malam itu terutamanya. Ya, tapi sebenarnya jaranglah orang ada kekurangan vitamin A dalam diet mereka. Sebenarnya tak ada. Maknanya pemakanan dia punya makan je lah apa yang sihat. Ya. Rendah sajalah, kena jaga makan. Jaga makan betul. Yang sihat, yang betul. Jaga makan, jaga semua badan. Betul. Tapi sebenarnya penjagaan pemakanan tu sebenarnya menjaga kesihatan secara keseluruhan. Saja mata, kulit, rambut, organ dalaman dan sebagainya. Okey, tapi kita cakap pasal penjagaan mata lah terutamanya. Macam tadi ada sentuh sedikit pakai tentang mereka yang memakai kaunter lekap. Kita tahu ada jenama-jenama yang memang disyorkan, tapi ada juga kaunter lekap di luar sana, terutama sekali kaunter lekap yang berwarna ni. Apakah risiko memakai kaunter lekap yang tidak diketahui dari mana datangnya? Itu kalau yang tidak diiktirafkan, yang tidak ada orang kata certification yang betul, itu mungkin orang kata tidak sesuai, mungkin kasar penggunaannya, dia dah boleh melukakan mata, kornea kita bila kita pakai. Dan kalau kita pakai, kadang-kadang yang pakai yang coloured ni pakai sekejap saja kan, itu should be okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau pakai secara berpanjangan, jangan bagi sampai tidur lah. Dia kalau boleh jangan lebih daripada 8 jam. Sebab itu akan buatkan mata kita kering. Bila kita kering, kadang kita gosok-gosok jadi luka pula. Dan cara penyimpanan contact lens pun penting, terutama kepada pakai sekali-sekala ni. You simpan, mungkin pakai 5 hari lepas tu baru pakai balik. Tak tahu dalam kontainer tu, dalam bekas tu sudah ada jangkitan kuman segalanya, dan kita letak dekat mata sakit dan boleh dapat ulcer. Itu kena careful. Kalau you pakai sekali-sekala, baik pakai yang daily disposable, itu adalah lebih selamat. Dari pakai sekali dah lepas pakai kadang tu sebab kalau kita simpan tu, kita simpan pula dekat tandas. Ada elemen basah di situ, lagilah meninggikan risiko untuk mendapat jangkitan kuman. Tapi sebenarnya kalau ada di antara mereka yang mempunyai masalah rabun yang tinggi, contohnya lebih 600 powernya kan, nasihat doktor, sejauh mana kita boleh bergantung kepada kaunter lekap itu saja? Sebab itulah boleh pakai cermin mata, boleh pakai kaunter lekap, tu pula kesesuaian kan. Tapi sekarang kan ada orang boleh buat surgery kan. Kalau sesuai boleh buat. Tapi tak semua mata sesuai untuk buat lasik. Kena check lah dulu kan. Ada saringan juga kan, ketebalan kornea dan sebagainya. Betul. Okey, akhir sekali doktor, kita nak bagi sedikit tips dan juga nasihat kepada penonton kita di luar sana. Bagaimanakah caranya yang terbaik untuk menjaga kesihatan mata dan sekiranya ada rabun-rabun tu, apa yang perlu dilakukan? Jika kita bercakap pasal kesihatan dan kebutaan, ada maksudnya kesedaran masyarakat untuk membuat saringan mata adalah sangat penting. Kerana ada banyak penyakit ni kita tak ada gejala. Macam contohnya macam glaukoma tadi kan, tidak ada gejala. Dan sekarang pun sudah banyak agensi kerajaan, hospital buat saringan percuma di tempat-tempat awam kan. Jadi silalah pergi dan cek. Kalau ada masalah, mereka akan merujuk ke hospital ataupun klinik-klinik yang sepatutnya lah. Okey, itu dia sedikit tips dan juga perkongsian daripada doktor yang cukup berguna. Jadi sayangilah mata anda. Betul. Kalau boleh ambil langkah berjaga-jaga dan pergilah jumpa pada yang pakar untuk dapatkan rawatan berkala kalau mungkin anda rasa mata anda dah ada mula bermasalah. Dan mungkin
dalam pada itu juga penjagaan pemakanan juga penting. Walaupun doktor kata makan carrot tu sebenarnya tak ada memberikan kesan terus kepada penjagaan mata, tapi secara keseluruhan kita menjaga kesihatan kita. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nur Ashikin. Kita berhenti berehat untuk seketika kejap dan kembali selepas ini dengan topik kita yang seterusnya. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana setia lagi menonton bersama saya dan juga Chat. Okey, untuk segmen kita yang terakhir ni dalam Apa Khabar Malaysia, kita akan bercakap mengenai serba sedikitlah mengenai haji dan umrah. Kalau dah hujung-hujung macam bulan lepas, Disember, Januari, Februari ni selalunya musim-musim orang dah mula merancang untuk mengerjakan umrah. Lagi-lagi tahun ini bulan Ramadan kita semakin dekat bulan Ramadan dekat bulan 3 nanti kita akan mula berpuasa. Dan selepas itu mulalah orang merancang untuk mengerjakan ibadah haji pula. Saya percaya kali ini ramai juga yang dah merancang maupun berkira-kira untuk mendapatkan pakej yang orang kata berpatutan lah untuk mengerjakan ibadah haji maupun umrah. Jadi bagi memberi kesempatan juga kemudahan kepada umat Islam untuk memilih pakej-pakej yang orang kata sesuai serta berurusan dengan syarikat-syarikat yang orang kata syarikat pengendali yang tepat dan juga sah ini. Tentunya Lembaga Tabung Haji dengan kerjasama Persatuan Syarikat Pengendali Pelancongan Bumiputera Malaysia ataupun Bumitra Malaysia akan menganjurkan satu karnival haji, umrah dan pelancongan kedua untuk tahun 2024. Untuk bercakap tentang itu, kita hari ini berkesempatan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, Encik Abdul Rahman Muhammad Ali selaku Setiausaha Agung Kehormat Bumiputera Malaysia. Terima kasih Encik Rahman atas kesudian meluangkan masa pagi ini. Okey, sebelum kita menyentuh tentang karnival yang akan diadakan ini, mungkin boleh sentuh sikit pendekatan baru yang bakal dilaksanakan kepada bakal jemaah haji dan juga umrah. Ialah kita tahu berikutan apa yang berlaku di negara Teluk dan Tebing Barat sekarang. Mungkin boleh ulas sedikit tentang perkara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan. Perkara baru adalah perkara yang bagaimana untuk kita memberitahu orang ramai di luar sana apakah syarikat-syarikat yang telah dilesingkan dan layak menjalankan perniagaan pelancongan, terutamanya perniagaan umrah dan haji. Ya. Kalau haji ini, para pendengar perlu melihat website tabung haji dan melihat syarikat-syarikat yang telah dilesingkan oleh pihak tabung haji yang berdaftar dan dilesingkan oleh pihak MOTAC untuk menguruskan jemaah haji Malaysia bagi tahun 2024 ini, insya-Allah. Dan atas dasar itu juga, maka pihak persatuan bekerjasama dengan pihak Lembaga Tabung Haji atau pihak tabung haji untuk mengadakan satu karnival yang dipanggil Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan kali kedua di Movenpick Kuala Lumpur, bermula daripada 19 bulan Januari hingga 21 Januari 2024. Ya. Kenapa diadakan karnival ini adalah untuk memberi peluang kepada bakal-bakal jemaah haji mengenali pengelola jemaah haji atau syarikat haji pelancongan yang diiktiraf oleh kerajaan, yang dilesingkan oleh kerajaan. Dan apabila berhadapan dengan tuan punya syarikat, kaki tangan syarikat tersebut, maka keyakinan itu akan timbul dan dengan cara inilah akan mengelakkan berlakunya penipuan-penipuan pakej haji. Maka itu tabung haji mengambil ikhtiar dan usaha dengan bekerjasama dengan kami sebagai sebuah persatuan pengendali syarikat pelancongan Bumiputera menganjurkan karnival ini dan seterusnya memberi peluang kepada orang ramai mengenali syarikat-syarikat yang telah dilesingkan. Baik. Setakat ni untuk tahun 2000 ataupun untuk musim haji tahun 2024 ni berapa banyak syarikat yang telah pun didaftarkan di bawah Lembaga Tabung Haji? Untuk pengetahuan, kami bersyukurlah kepada Allah SWT kerana tabung haji pada tahun ini telah menambah 3 lagi syarikat. Kalau tahun lepas 22, sekarang ini 25 syarikat yang telah dilesingkan dan didaftarkan oleh tabung haji. Berarti 25 syarikat ini akan mempamerkan produk-produk mereka di karnival haji itu nanti dan insya-Allah pada
acara tersebut akan ada pakej haji ramah. Pakej haji ramah ni harga yang lebih rendah dan tanpa mengabaikan perkhidmatan-perkhidmatan lain di segi hotel, pengangkutan dan sebagainya, ya. Jadi kita menyerulah bagi yang tabung haji hantar maklumat yang telah dipilih ataupun yang telah duduk di dalam kumpulan yang bakal dipilih oleh tabung haji itu untuk hadir dan melihatlah pakej-pakej mana yang mereka inginkan, ya, dan ambillah peluang pakej ramah tersebut, insya-Allah. Dan kita tahu sekarang ramai yang dah ada kesedaran terhadap pakej-pakej yang ditawarkan perlu dapatkan kepada ataupun daripada syarikat yang berdaftar dan berlesen yang sah sebenarnya. Dan sekarang pun banyak bakal haji yang ada kemampuan untuk mendapatkan pakej kepada pakej swasta itu sendiri. Bagaimana sambutannya sebelum ini? Syukurlah, kerana sememangnya apabila kita memilih pakej swasta, sudah pasti sebuah syarikat yang dilesenkan itu mempunyai garis panduan yang ditentukan oleh pihak tabung haji itu sendiri untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan itu adalah perkhidmatan yang lebih baik. Kerana pertama, harganya memang dah agak tinggi berbanding dengan pakej muassasah yang tabung haji tentukan itu, tetapi dengan pakej swasta ini membayar dengan sedikit lebih tetapi mendapat hotel yang baik, makanan 3 kali sehari yang baik, pengangkutan yang baik, pengurusan yang baik, yang profesional, dedikasi dan mereka bertanggungjawab. Jadi yang penting dan keseluruhan pakej tersebut adalah sebuah syarikat yang bertanggungjawab. Sekiranya berlaku kematian, berlaku sesuatu yang tidak diinginkan di sana, ada syarikat yang bertanggungjawab dan dipantau oleh tabung haji, iaitu agensi daripada pihak kerajaan. Jadi penting juga untuk kita kena menilai ataupun membuat perbandingan sebenarnya. Betul. Dia sebenarnya dia semua terletak kepada individu tu sendirilah sejauh mana kemampuan dan juga ialah tahap keselesaan yang diinginkan sewaktu mengerjakan ibadah haji nanti. Seperti yang kita tahu, jumlah kuota yang telah pun diberikan untuk negara Malaysia sebanyak 31,600, sama seperti tahun lepas. Jumlah tu kekal, tapi untuk mereka yang memilih pakej haji swasta, ada tak memberi kesan kepada mereka yang diberi pakej muassasah oleh tabung haji? 31,000 yang diumumkan oleh pihak kerajaan adalah keseluruhan. Dalam 31,000 itu akan ada yang memilih syarikat swasta, kerana ia tidak ditentukan daripada 31,000 itu 10,000 swasta, 20,000 kerajaan, tidak. Jadi dalam 31,000, contoh macam saya terpilih contohnya, kan, jadi saya boleh memilih daripada 25 syarikat ni tadi. Jadi makin ramai yang mengetahui tentang syarikat saya, makin ramai mengetahui tentang perkhidmatan tersebut, makin ramai yang akan mendaftar bersama dengan syarikat PJS ni tadi. Jadi ia jelas menunjukkan bahawa melalui pakej swasta ini akan dipantau oleh pihak tabung haji dari segi perkhidmatan yang diberikan kepada para jemaah. Jadi ini tidak terjejas dan ianya malah membantu sebenarnya pada keseluruhan, kerana ramai yang mampu tapi tidak mengetahui peluang-peluang yang ada di luar sana tu yang ditawarkan oleh syarikat PJS tadi. Jangan risau, sebenarnya masih lagi ada pemantauan daripada pihak tabung haji, itu yang kita perlukan sebenarnya. Baik, okey, kita terus menyentuh tentang karnival yang bakal berlangsung pada 19 hingga 21 Januari ini. Mungkin apa yang boleh Encik Rahman kongsikan, promosi yang istimewa, harga yang memang ditunggu-tunggulah sebenarnya kan untuk mengerjakan ibadah ni. Macam kita tahu setiap tahun kos tu adalah bertambah. Sedikit kan. Mungkin dalam karnival ni ada macam yang disebutkan tadi, pakej haji rahmah. Bagaimana? Okey, pertama karnival ni kita menyerulah bagi mereka yang terpilih itu atau yang dimaklumkan oleh pihak tabung haji itu untuk hadir ke situ, kerana karnival ni bukan semata-mata untuk pergi melihat pakej-pakej yang ditawarkan seperti pakej haji. Kerana di situ juga 25 syarikat ini, syukurlah pada Allah SWT, kerana 25 syarikat ini juga dipeluang untuk memasarkan pakej umrah dan pakej pelancongan. Jadi haji, umrah dan pelancongan. Dan di situ juga kita adakan satu program dipanggil program bual bicara. Program bual bicara ini, tetamu jemputan kita adalah dari Ketua Eksekutif Agensi Haji Tabung Haji, Datuk Seri Syed Salih sendiri, dan juga daripada Kementerian Pelancongan, Kesenian Kebudayaan, dan juga daripada pakar-pakar. Tajuk atau topik yang pertama akan dibincangkan pada bual bicara tersebut adalah cabaran jemaah haji di Tanah Suci. Kerana kita nak memberikan penerangan tentang persediaan itu penting, untuk kita mengerjakan ibadah haji, kerana dia lama, 30 hari, 40 hari kan.
Nak masak pun tak kerti nak masak apa dah 30 hari 40 hari tu kan. Seminggu tu boleh lah senang-senang kita nak masak. Jadi ianya penerangan yang jelas dekat situ. Ya, mendapat yang jelas. Dan keduanya dalam program Buah Bicara, tajuk kedua kita cabaran penipuan yang berlaku sekarang ni kan. Kita juga agak sedih kerana ianya berlaku dalam industri yang begitu suci. Ya, orang nak pergi umrah, nak pergi haji, ditipu dan sebagainya. Jadi inilah tempat platform yang dibincangkan nanti bagaimana peranan yang dimainkan oleh pihak tabung haji dan juga pihak persatuan dalam mengatasi masalah-masalah kes penipuan ini. Walaupun saban tahun akan ada, namun makin berkurangan, namun makin ramai syarikat yang profesional, yang berdedikasi, yang bertanggungjawab, yang memberikan perkhidmatan yang baik, yang wujud, yang ada. Jadi yang melakukan penipuan ni kita letak tepi dan ada cara tabung haji dan pihak kerajaan dan persatuan bagaimana mengatasinya. Tapi yang dilantik 25 syarikat ni perlu diberikan pengiktirafan oleh jemaah-jemaah yang bakal mengerjakan haji. Dan dalam karnival tersebut kita juga ada buat program haji cilik. Haji cilik ni nak membentuk anak-anak daripada umur 9 tahun ke 7 tahun belajar bagaimana mengerjakan haji. Perjalanan daripada Mekah pergi ke Arafah pergi ke Mina, pergi Muzdalifah, Mina, Baling Batu, Cukur, ada simulasi. Kalau ada anak-anak, bawalah datang. Memberikan dia satu spirit, satu roh untuk mereka pergi ke depan agar mereka sentiasa bersedia. Dan seterusnya juga kita ada persembahan nasyid, kita ada persembahan, kita ada kuis dan hadiah kuis kita ni haji cilik yang saya katakan tadi. Okey. Dan kita punya cabutan bertuah ni jemput dua-dua datang kerana hadiah pertama adalah 2 tiket penerbangan dan pakej umrah. Ambil kesempatan mana tahu ada peluang dapat pergi umrah kan. Dan seterusnya di sebelah sana tu juga di sebelah Movement Peak tu ada masjid dikenali sebagai Masjid Sultan Abdul Samad. Masjid Sultan Abdul Samad ini kita bekerjasama dengan Pak Masjid. Terima kasih pihak masjid kerana bekerjasama dengan kami. Kita membuka satu bazar. Bazar makanan dan jual aneka jualan. Ada orang jual telekung, ada orang jual nasi berani, ada jual air dan sebagainya. Kerana kedudukan kita buat kita punya karnival ni di Movement Peak, tak ada makanan kawasan tu. Nak makan kat hotel pun sehari boleh lah. Kan 2 hari dah muak dah mungkin. Jadi kita menyediakan bazar ni, jadi orang ramai yang akan hadir pada ketika itu, kita harapkan jadi macam satu pesta, satu perayaan. Dia boleh pergi makan, boleh pergi minum, bawa anak pergi makan, ada orang jual produk kecantikan, ada orang yang tukang urut. Kita nak mereka ini merasakan ia satu yang santai dan masa sama punya peluang bertemu dengan pengelola jemaah haji yang telah dilantik oleh tabung haji. Okey, itu dia. Kalau sekarang ni mungkin memberi keraguan kepada anda khususnya yang nak pergi mengerjakan haji maupun umrah tapi nak beli ataupun nak mudah secara online tapi masih lagi ragu-ragu sebenarnya. Inilah masanya untuk anda datang berkunjung ke Karnival Haji Umrah dan juga pelancongan Muslim di Hotel Movement Peak di KLIA pada 19 hingga 21 Januari 2024. Okey, terakhir sekali kita nak tahu juga apakah peranan tabung haji di Tanah Suci itu sendiri dan juga kerjasama dengan pihak swasta yang mengerjakan pakej-pakej haji macam mana? Tabung haji ni di dalam akta mereka tengah jelas adalah untuk membantu syarikat pengelola jemaah haji yang dilantik, yang dilesengkan oleh tabung haji. Itu peranan utama mereka, membantu. Kedua, untuk memastikan bahawa syarikat pengelola jemaah haji ini menjalankan perkhidmatan seperti yang telah dijanjikan di Tanah Suci, di Malaysia lagi. Ya, mengikut prosedur-prosedur dan undang-undang yang ditentukan oleh tabung haji dan juga oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Jadi ini kita banggalah kerana Malaysia saban tahun dipilih sebagai negara yang makmur dan berjaya mengendalikan jemaah haji ya, dan berbanding dengan negara lain. Kita amat berbangga dan kita harap tabung haji terus mengekalkan prestasi yang cemerlang ini dan juga syarikat pengelola jemaah haji swasta jangan abaikan amanah yang telah diberikan ini. Berikanlah perkhidmatan terbaik kepada mak bapak kita yang nak pergi inilah. InsyaAllah itulah daripada saya dan juga hadirlah ke karnival, pelbagai aktiviti ada, gambilan ada, nasyid ada, kuis ada, buah bicara ada. Macam-macam lah Macam-macam ada. Ya, yang penting mengubah persepsi anda dari segi keraguan tu dah tak perlu nak ragu-ragu, dah terus datang untuk dapatkan pakej daripada syarikat-syarikat yang berdaftar dan sah juga berlesen ini. Okay? Yang penting 25 syarikat swasta yang telah pun disenaraikan untuk tahun 2024. Baik, kita sudah pun sampai ke akhir rancangan kita. Apa khabar Malaysia pada pagi ini. Terima kasih Cik Abdul Rahman sudi bersama kami untuk sebut sedikit mengenai Karnival Haji Umrah dan Pelancongan 2024. Seperti biasa, kita akan berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Jaga diri, jaga makan, jaga pakai anda. InsyaAllah
Di kesempatan yang lain kita jumpa lagi. Assalamualaikum, saya Chedi. Bye-bye. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Saya Pasha Rahim. Bye.